Ya, selain maknanya dekat checkpoint tu ada sebelum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Hello guys, dalam pandemik COVID-19 ini, kami ada sebuah pesanan yang kami ingin sampaikan kepada anda semua. Dan juga kami akan menyentuh sedikit isu berkaitan dadah sepanjang PKP berjalan. Dari kami, Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Nisa. Kita sekarang berada di fasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dikuatkuasakan oleh Kerajaan Malaysia, yang mana semua ini dilakukan demi kebaikan kita bersama. Sebagai seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita secara patuh dan taat kepada pemerintah demi menjalankan satu misi yang utama, iaitu untuk menangani penularan wabak COVID-19 yang sedang melanda sekarang. Saya menasihatkan agar semua rakyat Malaysia untuk banyakkan masa berada di rumah dan kurangkan masa keberadaan di luar, kerana kita ingin mengurangkan jangkitan COVID-19 ini semakin merebak. Dengan itu, saya menyarankan supaya melakukan banyak aktiviti-aktiviti yang berada di rumah, seperti bekerja daripada rumah, belajar di rumah dan meluangkan masa sebanyak mungkin bersama keluarga, kerana jarang kita dapat masa yang sangat bermakna ini untuk bersama dengan ahli keluarga kita yang tercinta. Dengan itu, selain itu juga saya berharap agar rakyat Malaysia dapat teruskan usaha kita untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini sehingga sepenuhnya. Jadi kawan-kawan, antara perkara pertama yang boleh kita lakukan adalah dengan menguatkan ikatan kasih sayang sesama ahli keluarga, ikatan sesama ibu bapa, pasangan, anak-anak dan juga adik-beradik. Waktu inilah kita nak menguatkan lagi bonding ataupun ikatan kekeluargaan bersama mereka. Yang kedua, kita boleh memperbanyakkan lagi membaca Al-Quran. Sebenarnya nak memperbanyakkan apa-apa amal ibadah pun tak ada masalah. Cuma kat sini saya nak highlightkan membaca Al-Quran, sebab selalunya kita rasa sibuk dengan kelas, busy dengan assignment sampai tak sempat nak belik Al-Quran. Jadi bila ada banyak masa lapang, kita patut rebutlah peluang tu untuk perbanyakkan lagi amal ibadah macam baca Quran. And kalau kita rasa kita dah banyak sangat baca Al-Quran, mungkin kita boleh cuba amalan baru. Contohnya macam setiap satu ayat yang kita baca pula terjemahannya. So insyaAllah kita akan jadi lebih faham tentang penceritaan dalam sesuatu surah yang ada dalam Al-Quran. Untuk non-Muslim pula, korang boleh amalkan apa-apa saja amalan baik seperti mana yang diajarkan oleh agama masing-masing. Selain itu, saya juga ingin menasihatkan kepada para pelajar yang masih menuntut ilmu di universiti di Malaysia ini, kerana pada musim COVID ini agak susah untuk kita melakukan sesi pembelajaran. Tapi dengan itu bukanlah satu alasan untuk kita menghentikan proses pembelajaran kita, kerana banyak lagi media-media yang boleh digunakan untuk kita menuntut ilmu, seperti kita boleh menggunakan aplikasi Webex, Zoom, dan kita juga boleh mempelajari ilmu daripada YouTube, Google dan sebagainya. Janganlah kita menjadikan COVID ini sebagai penyekat atau penghalang antara kita dengan ilmu, kerana hanya usaha kita saja yang dapat dijadikan bukti bahawa kita ingin menuntut ilmu itu dengan sebaik yang mungkin. So, okay guys, so itu sedikit sebanyak tentang tips untuk apa yang kita boleh buat untuk mengisi masa lapang kita sepanjang tempoh kawalan pergerakan PKP ini. So, memandangkan kami daripada Koko Pemadam, kami ingin kongsikan sedikit berita daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan.
So, statistik menunjukkan kes penyalahgunaan dadah menurun sebanyak 15% sejak PKP dijalankan. Ini menunjukkan atau memberi impak yang positif bukan sahaja kepada diri kita, masyarakat, malah lebih baik lagi kepada negara kita sendiri. Perkara ini berlaku kerana tempoh PKP telah membataskan pergerakan kumpulan penagih untuk mendapatkan bekalan dadah. Penurunan ini dapat kita lihat melalui perbandingan antara jumlah kes tercatat pada 3 bulan pertama tahun 2019 dan 3 bulan pertama tahun 2020. Pada 3 bulan pertama tahun 2019, jumlah kes yang tercatat ialah 29,000, manakala pada 3 bulan pertama tahun 2020, jumlah kes yang tercatat menurun kepada 24,670 kes. Namun, kita tidak dapat menyangkal bahawa kes penyalahgunaan dadah tetap berlaku dan perkara inilah yang sedang diusahakan dan dibincangkan oleh pihak berwajib sama ada program pencegahan akan diteruskan atau diberhentikan seketika sepanjang tempoh PKP. Jadi, pihak berwajib perlu menjadi lebih kreatif dalam usaha untuk memastikan jumlah kes penyalahgunaan dadah terus menurun. Sebagai contoh, pihak Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau AADK akan menghubungi ahli keluarga mana-mana individu yang berpotensi ataupun mempunyai rekod lampau tentang penyalahgunaan dadah. Tapi kan kawan-kawan, ada satu benda lagi yang korang kena tahu. Soal isu penjualan dadah atas talian ataupun biasanya kita sebut sebagai secara online. Penjualan dadah atas talian ni semakin meningkat kalau korang nak tahu semenjak sahaja Perintah Kawalan Pergerakan dikeluarkan oleh Malaysia. Dan benda ni secara tak langsung tak membimbangkan dan tak merisaukan bagi para penagih dadah untuk diorang teruskan dapat bekalan dadah diorang. Dan pihak yang tak bertanggungjawab macam ni lah sebenarnya mampu menaikkan balik semula kadar statistik kes penyalahgunaan dadah di Malaysia. Contohnya macam baru-baru ni, pada 29 dan 30 April yang lalu, sebanyak 17 individu telah ditangkap oleh pihak polis sebab diorang jual dadah ni secara online. Dan waktu tu sebanyak 215 botol dadah yang mengandungi dadah secara cecair ataupun dalam bentuk cecair telah dirampas yang terdiri daripada ganja dan ketamine sehingga bernilai RM58,400. Banyak tu guys. And guys, sebenarnya benda ni bukanlah benda yang baru kita dengar. Kes macam ni dah pernah je berlaku sebelum ni, iaitu pada tahun 2015. Waktu tu, setelah je polis tangkap beberapa individu yang terlibat, kes macam ni senyap macam tu je. Dan sekarang muncul balik. Dan sebenarnya polis percaya dadah-dadah yang dijual secara online ataupun atas talian ni sebenarnya diimport daripada negara-negara luar. Sebab ada setengah negara-negara luar kes ataupun penjualan dadah atas talian ni tak dikira sebagai kes yang berat. Tapi kalau kat Malaysia dikira sebagai kes ataupun satu. Kesimpulannya, tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia sebenarnya mampu memberikan kesan yang positif kepada kes penyalahgunaan dadah serta setiap individu di Malaysia. Jadi jangan fikir bahawa PKP ini tidak mendatangkan apa-apa kebaikan kepada diri kita semua. So guys, jom kita lihat beberapa tips dalam mencegah diri daripada terkena virus COVID-19 ini.
Jangan lupa pakai hand sanitizer. Happy aja lah, nyanyi salalala, cuek aja lah, salalala. Happy aja lah, nyanyi salalala, cuek aja lah, salalala. Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai, terbang melayang karena lebih asik santai di pantai santai. Ku merasakan indahnya naungan yang buatku melayang-layang, untuk lupakan sejenak masalah dunia ku hilang. Happy aja lah, bernyanyi shalalala, cuek aja lah,